Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Okay, thank you very much kerana bersama saya pada hari Rabu. Alhamdulillah, pada malam ni pada pukul tepat 9.50 malam. InsyaAllah malam ni saya akan share satu topik yang luar biasa, iaitu bagaimana untuk meramal masa depan kita. Okey. Sebelum tu, kepada yang belum mengenali diri saya, adalah saya Raja Syafiq, Risk Planner. Kepakaran saya adalah dalam membantu anda untuk menguruskan risiko supaya anda selamat dan jauh daripada financial disaster. Okey. So, insyaAllah malam ni saya akan kongsi satu topik yang saya rasa untuk terpanggil untuk berkongsi dengan sahabat di Facebook. Okay, so bagaimana untuk meramal masa depan kita? Okay, ramai orang tahu ini. Okay, sebelum saya reveal 3 cara untuk meramal masa depan kita. Meramal masa depan dalam konteks yang dibolehkan, bukan berunsur syirik ataupun berunsur yang tidak sepatutnya illegal punya ni, bukan. So, di mana saya akan bercerita berkenaan dengan 3 cara untuk meramal masa depan yang dibolehkan dalam Islam. Okey. So, tak perlu risau, benda ni tak ada kaitan dengan unsur-unsur yang tidak sepatutnya. Okay, so terima kasih pada yang live bersama saya, Raja Syafiq. Kita ada Jad Kasim. Okay, Tuan Izzat Kemas. Alhamdulillah, terima kasih Jad. Okay, so ramai orang yang nak tahu bagaimana masa depan dia. So, saya akan bantu untuk memberi perkongsian yang saya rasa mungkin boleh membantu anda ataupun membantu kita semua lebih untuk ke depan dalam kita mencapai sesuatu. Okay, so cara pertama untuk kita meramal masa depan adalah dengan cara pertama, ya Allah, ramai pula tu yang komen. Tuan Azli Ahmad, ini antara sahabat saya yang satu industri. Ya Allah, dahlah handsome bijak pula tu, Masya Allah. Syukran Tuan Azli. Okay, so cara yang pertama adalah intention. Okay, so intention ni di mana intention ni dia lebih sinonim sebagai, kalau bahasa mudah, adalah fokus. Di mana kita letakkan fokus ataupun intention kita, begitulah impian yang kita akan capai. So, fokus ataupun intention biasanya berkait rapat, iaitu sebagai saya ambil satu contoh. Okey, sebagai contoh, intention, di mana kita letak intention, di situlah benda yang kita fokus tu akan berlaku. Maksudnya, once kita nak meramal masa depan, yang pertama adalah dengan intention. So, intention ataupun fokus yang kita letak, dekat situlah impian yang kita akan kecapi. Okay, saya ambil satu contoh yang mudah. Sebagai contoh, setiap hari kita melihat cerita hantu, sebagai contoh. Okay, setiap hari kita tengok cerita hantu. So, apabila fokus kita melihat kepada cerita-cerita yang seram, yang hantu, yang menakutkan, whatsoever, tak kisahlah apa-apa jenis filem, drama and so on. So, pada malam hari, kemungkinan besar kita akan rasa macam gelap. Apabila gelap sikit, kita akan berfikiran ataupun kita akan berprasangka yang dekat situ ada hantu, kan, whatsoever. So, kalau ada angin, kita cakap itu adalah makhluk yang tidak sepatutnya whatsoever. So, apa yang saya nak cerita adalah di mana attention tu kita letak, di situlah begitulah impian yang kita akan capai. Sebab apa? Sebab where your focus goes, energy flow. Di mana
fokus ni dia berkait dengan connection. Apabila kita fokus, kita bagi attention pada sesuatu, dia akan connect dengan sesuatu. So apabila connection ni, dia akan will create the energy. So apabila kalau kita tengok orang-orang yang meletakkan fokus yang lebih tinggi pada career dia ataupun pada usaha dia, so insya-Allah dia dapat apa yang dia impikan. InsyaAllah dia akan dapat apa yang dia nak kecapi dalam hidup dia. Sebagai contoh, kalau saya ambil seperti Datuk Lin Chow Wei, di mana dia meletakkan attention dia kepada training badminton. Setiap hari dia akan training di bersama Miss Boon di Dewan Badminton Kuala Lumpur. So start daripada pagi sampai petang. So malam dia akan dia akan jogging sampai 12 malam. Sebab Sebab apa? Dia punya attention ataupun fokus dia untuk melakukan satu usaha yang mana dia punya aim ataupun dia punya matlamat adalah untuk menjadi world champion. Dari segi badminton lah, badminton world champion, maksudnya world champion player. So alhamdulillah dia dapat title world champion tu. Tambah-tambah di Malaysia beliau dapat title Datuk sebab mengharumkan nama negara whatsoever. So kat situ yang saya nak highlight, apabila nak tekankan, apabila kita meletakkan satu attention ataupun fokus, insya-Allah apa yang kita nak capai insya-Allah akan tercapai. Okey. So ramai punya yang terima kasih yang sudi live bersama saya. Okey, kita ada Tuan Sam. Okey, terima kasih. Okey, Tuan Nazir Hakim. Patut tak balas WhatsApp. Okey, insya-Allah live ni tak lama. InsyaAllah dalam around 30 minit saja, sebab saya ada beberapa klien yang menunggu untuk settlekan quotation beliau. Alhamdulillah Okay, so fokus yang saya maksudkan, apabila input masuk ke dalam kita punya kepala otak, so dia akan create apa yang kita fikirkan. Macam tu. Okay, sebagai contoh saya ambil kalau kita selalu ataupun kita suka membaca komik kanak-kanak, so kita akan terbiasa dengan pemikiran komik, iaitu imajinasi. Walaupun kita berusia 40-an, muka mature, tapi pemikiran kita berada di kanak-kanak. Sebab apa? Sebab kita memang fokus, memang suka, teramat-amat suka kerana membaca komik. So bagi saya adalah cara yang pertama untuk kita nak meramal ataupun kita nak nilai dekat mana masa depan kita adalah dengan first adalah intention. Okay, so saya ambil satu contoh yang contoh di mana contoh ni berlaku pada diri saya pada ketika 2007 I think, masa di PKN. So yang kawan-kawan ataupun sahabat yang pernah bersama saya di PKN di Camp Kisana Beach Resort di Tok Bali, so dia akan tahu cerita ni. Okey, cerita ni bermula pada 2007 rasanya, tak ingat, macam tu lah, lebih kurang 2007 ataupun 2008. Sebelum masuknya session ke diploma, saya berada di PLKN. Okey, so cerita dia, dipendekkan cerita, ini kisah benar yang mana saya nak cerita intention tu, dia create energy dan dia akan menggerakkan tindakan yang luar biasa. Okey. Cerita dia apabila saya memegang 3 balak data. Okey, so dalam PKN dia ada skuadron lah, dia ada skuadron adalah kumpulan. So dia ada skuadron Alpha, Bravo, Charlie, Delta. So saya ketua untuk skuadron Delta.
3 balak data dia panggil. 3 balak ni maksudnya ada 3 paku lah kat sini. Kalau inspector tu dia 2. So dia corner-cornernya macam dia nak mengajar ni lah. So okay, dipendekkan cerita, apabila saya memegang 3 balak data ketika itu dan saya terpilih untuk mewakili camp tu untuk bertanding kayak ke ataupun apa dia panggil, kayak yang beramai-ramai tu. Dia letak pelampung. So kita kayuh kayak ke apa tu, tak pastilah dia panggil. Rasanya kayak beramai-ramai kot rasanya, ke dipanggil apa tu, kayak rasanya, kayak. Okay, so apabila ketika berada di camp Kisah Nabi Resort tu, saya ingat hanya 2 kali training sahaja untuk kayak, di mana dia pilih yang berkelayakan dan panggil untuk training hanya 2 kali sahaja, guys. So saya rasa time itu macam dah lah, kita bukan ada satu pengalaman berkayak ataupun mewakili mana-mana daerah sebelum ni, tidak. So apabila dipanggil untuk mewakili camp Kisah Nabi Resort, di masa tu pertandingan tu berlaku di camp di Kuala Krai, rasanya di Kuala Krai. So di setiap camp diwajibkan dalam 6 orang rasa, untuk satu lelaki grup 6 orang. Okay, so apabila sampai di camp Kuala Krai, camp Lubuk Jong, ya betul, baru ingat, camp Lubuk Jong, camp PKN. So apabila berada di camp tersebut, saya melihat ketika sampai pagi tu, saya melihat ada satu grup lelaki yang betul-betul tough. Ketika tu ketinggian saya taklah setinggi mana, dalam 160 macam tu je. So apabila ketika berada di camp Lubuk Jong, so saya nampak satu grup yang betul-betul tough, betul-betul dengan masanya pun semua tinggi. So time tu saya cakap, ini kepala dia nak lawan ni kan, macam mana nak lawan ni kan. Kita kanak-kanak time tu, kanak-kanak Rebina baru lepas SPM. Tetapi saya just okay go, saya beranggapan yang mana insyaAllah bukan itu kompetitor ataupun lawan saya ketika itu. Masa tu berlaku di dekat pendaftaran pada pagi hari. So apabila nama dikeluarkan, grup dikeluarkan untuk bertanding pada pukul 10 pagi. So saya sempat melihat grup yang Sador tadi, yang first pagi saya jumpa, itu adalah lawan saya. Ketika tu saya berfikiran, kan, macam mana nak lawan? Confirm kalah, babe. Confirm kalah. Kan? Sebab apa? Time tu intention saya bagi tahu confirm kalah. Dan saya time tu diberi amanah untuk lead kayak tu bersama 5 orang lagi sahabat tu, mewakili camp Kisah Nabi Resort time tu. Jadi saya pun untuk lead, saya pun panggil semua untuk grup. Saya panggil 5 orang sahabat yang mewakili camp Kisah Nabi Resort ketika itu. Saya bagi tahu dia, kita try the best, kita usaha yang terbaik. Allah izin jadi, Allah tak izin tak jadi. Betul? Okay, so saya bagi tahu grup saya pada itu, ketika itu kita usaha yang terbaik, di mana adalah strategi dia, iaitu apabila kita berbadan kecil, kita just tolak ke depan, tarik. Kayak tolak ke depan, tarik saja. Dan itu adalah pro kita. Cons kepada diorang yang badan besar, diorang susah untuk nak hayun badan tu untuk kayak ataupun pelapung tu ke depan. Okay, so saya cakap, kita fokus 100%. Tolong clear dalam kepala otak tu. Tolong kosongkan fikir yang kita menang. Kita menang. Dan ketika tu Alhamdulillah, saya dapat fokus. Saya buang semua apa yang berada dalam pemikiran time tu, dalam fikiran. Saya kosongkan dan Alhamdulillah
saya install 100%. Benda ni berlaku tanpa saya sedar yang benda tu adalah satu satu usaha. Kalau bahasa Mak Saleh, dia panggil The Secret. Kalau yang tahu maksud The Secret, itu ada The Secret, di mana apa yang kita fikir, benda tu yang akan jadi, InsyaAllah, dengan izin Allah. So ketika tu saya 100% fokus yang aku boleh menang, kami boleh menang, kita boleh menang. Okay, so duduk dekat garisan tu, dan ketika tu jurulatih meniup isi free, terus start tu saya tak nampak apa. Saya bagi lead yang dekat pasukan. Okay, tolak tarik, henjuk tolak tarik. Sebab dia bermain dengan tasik, dia untuk menang tu kita kena U-turn. Dia ada pusingan U, macam ke depan, ada pusingan U, patah balik. So cakap tim, tolak tarik. Dan saya yang lead ketika tu. Alhamdulillah, pada selekoh yang kena U-turn, first selekoh maksudnya dia ada selekoh tu, satu selekoh saja. So dekat selekoh tu kami berjaya potong pihak lawan dan meneruskan kayuhan tu dengan bersemangat. Ditambah ada ketika tu saya ingat ada beberapa orang panggil wirawati, sebab dia perempuan dipanggil wirawati, kalau lelaki dipanggil wira. Dan itu ada beberapa wirawati yang menyokong dia saya tengok dia menyebut apa, dia menyebut camp Kisana, rasanya camp Kisana menang, teruskan. So saya fokus, saya nampak penyokong tu. So teruskan dengan semangat, and then dengan dengan izin Allah kami berjaya ke garisan penamat terlebih dahulu daripada pihak lawan. Okay, so apabila lepas settle down semua, angkat pelampung apa semua, and then saya pun berehat. Saya terduduk sekejap dengan basah semua, saya terduduk sekejap. Saya pun fikir, Masya Allah, kan, saya tak sangka, di mana saya rasa macam boleh menang. Kalau dikomparekan pada pagi tadi, sewaktu pendaftaran, saya rasa macam susah habis, confirm kalah. Sebab apa? Dengan badan sador, tough, whatsoever semua, memang confirm kalah. Tapi Alhamdulillah, sebelum dalam 5 minit ataupun 8 minit sebelum nak turun ke dalam dalam tasik tu, Alhamdulillah saya dapat install, di mana saya 100% install yang intention, fokus kepada menang. InsyaAllah menang. Allah izin jadi, Allah tak izin tak jadi, guys. So Alhamdulillah ketika itu berjaya, dan tak ingat time tu dapat nombor 2 ataupun nombor 3, saya tak ingat. Tapi pertandingan tu dia ada grouping, dia ada pertandingan sukan yang lain whatsoever semua. So untuk camp Kisana berjaya dapat nombor 2 atau nombor 3, saya tak ingat. Tu time tu lah saya rasa macam yes, betul kan, apa yang kita fikir itu yang kita dapat. Benda tu saya tak terfikir lagi ketika tu. So apabila dah membesar di Tika University, saya jumpa sahabat-sahabat yang betul-betul positif, yang cerita pasal The Secret, kan, macam mana apa yang you fikir you akan dapat, InsyaAllah, dengan izin Allah, InsyaAllah. Sebab apa? Intention ataupun fokus, ke mana fokus tu pergi, dekat situlah you akan capai apa yang you nak. First adalah intention. So cara meramal masa depan yang pertama adalah dengan cara melihat di mana attention kita berada. Kalau kita meletakkan fokus kita pada benda-benda yang negatif, so benda yang negatif yang kita akan dapat. Sebagai contoh, saya ambil, kita ada satu pilihan yang mana kita takut ataupun kita busy body berkenaan dengan COVID-19 ataupun coronavirus. Kita asyik update yang macam mana kalau kena coronavirus, macam mana kita berjangkit dengan anak whatsoever. So apabila kita berfikiran sebegitu, so kita akan, kecenderungan kita akan lebih, kita takut,
kan. Apa sahaja yang berlaku tu kita akan takut. Tapi instead of macam mana kita nak ubah benda tu adalah kita ubah dengan kita fikir, kita check kita punya apa SOP yang kita jaga, ataupun di mana cara-cara untuk kita nak avoid daripada sentuhan, iaitu mungkin kita jaga jarak, and then kita sanitize semua. So benda-benda tu adalah di mana kalau kita letakkan attention tu pada positif, insya-Allah positif tu yang akan berlaku dalam hidup kita. Okey. Ui, ramai yang komen, saya tak sempat baca. Kejap guys. So saya baca komen sekejap sebelum masuk kepada cara kedua macam mana kita meramal masa depan. Arjo Peace, Tuan Jo kemas pik apa semua. Alhamdulillah Jo lagi kemas. Tuan Syafiq Amru Ma'ruf, baik Tuan Guru, Masya Allah. Tuan adalah guru saya yang banyak memberi tunjuk ajar, sudut pandang semua. Terima kasih Tuan Syafiq Amru. Tuan Hasan, terima kasih Tuan Syafiq atas perkongsian yang bermanfaat. Semoga Allah memberkati setiap langkahmu. Sama-sama Tuan, moga doa itu kembali kepada Tuan. Sebut nama saya bos. Tuan Faisal Azizi. Faisal Azizi adalah sahabat ketika darjah 6 di sekolah rendah kebangsaan Kuban Keran 3. Okay, so sahabat lama saya. Kita ada Alhamdulillah Nik Muhammad Naziro Alif, Tuan Alif, sahabat bersama saya di industri risk planner. Tuan Hasan ada soalan, bagaimana nak kekalkan momentum bila kita fokus Tuan? Bagaimana nak kekal momentum? Bagi saya adalah macam mana kita nak kekal momentum adalah berkait dengan grand why kita. Apa yang kita nak dalam hidup. So kita fokus pada impian yang kita nak dalam hidup. So, contoh grand why Tuan Sam untuk berjaya, untuk nak ubah family whatsoever. So apabila Tuan Sam berfikiran yang I don't care kan apa yang orang cakap ataupun apa yang orang pandang sini, pandang sebelah mata, Tuan ignore dan Tuan jalan terus, jalan saja. So insyaAllah dengan adanya grand why yang Tuan dah setting, insyaAllah benda tu akan mengekalkan momentum. InsyaAllah. Muhammad Izwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Izwan. Ini pun sahabat di sekolah rendah. Alhamdulillah dah pakai GTR 35, nampak tu profile dia. Tuan Khairi, baru masuk ni Tuan, panjangkan sikit. Boleh Tuan Khairi. Tuan Khairi ni antara sahabat dan dalam circle saya. Alhamdulillah beliau banyak membantu memberi tunjuk ajar kepada saya. Cik Puan Ain Ottoman terbaik, terima kasih. Tuan Mawardi Arifin Semak Pik. Allah, Di baru tahu kau Di. Masya Allah. Okey. Tuan Nazir Hakim, saya punya 3 balak data. Betul. Tuan Nazir Hakim adalah satu batch ataupun satu grup di PKNQ sana. Bendera data paling cantik, Yaza. Tuan Abuza, sahabat seperjuangan di dalam industri risk planner, Kemah Idola. Terima kasih Tuan. Okay, so ada lagi sekejap Tengku Muhammad Faris.
sebut nama saya sekali Tuan Raja. Tengku Muhammad Faris, seorang yang ber-IQ tinggi, kacak dan bergaya orangnya. Tuan Azim Izani, terima kasih Min. Azim Izani adalah abang pada Amin Izani. Amin Izani adalah sahabat saya di sekolah rendah. So Azim Izani adalah abang dia. So terima kasih Azim. Ni Nur Faizah. Ya, Cik Puan Nik Nur. Di mana Puan Nik Nur Faizah merupakan pemilik kepada klinik premier di Kubang Krian. Waalaikumsalam. Ikram Rosdi. Tuan Ikram Rosdi. Rare ada mana tu rare tu? Jazakallah atas ucapan. Sama-sama Tuan Sam. Okay, so saya nak continue kepada cara kedua kita meramal masa depan, iaitu cara kedua kita meramal masa depan adalah apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Okey, lagi sekali. Cara kedua untuk kita meramal masa depan adalah apa yang kita tanam pada hari ini, itulah yang kita bakal tuai nanti. Okey, maksud dia. Clear setakat ni? Okey, cara kedua untuk meramal masa depan kita adalah apa yang kita tanam pada hari ini, itulah yang kita bakal tuai nanti. Okey. So sebagai contoh, saya ambil apabila kita untuk poin yang kedua, dia lebih kurang kalau kita tanam pokok durian, insya-Allah kita akan dapat pokok durian. Betul-betul? Insya-Allah kalau kita tanam pokok durian, so 7 tahun nanti kita akan dapat hasil adalah pokok durian. Faham ke faham? Okey, so tetapi kalau kita tanam pokok rambutan tapi mengharapkan hasil dia adalah hasil buah durian, insya-Allah kita tak akan dapat. Itu maksud dia. Okey. So saya lebih go deep untuk poin kedua. So apa yang kita tanam dekat kita punya, dia lebih kurang macam ni lah. Apa sahaja yang kita tanam dekat dalam kepala kita, insya-Allah benda tu akan generate ke masa hadapan. Sebagai contoh, kita tanam benda-benda yang positif. Sebagai contoh, kita ubah kita punya hobi ataupun kita punya habit ataupun kebiasaan harian yang kita buat adalah membaca buku business, macam mana how to grow our business, how to develop and so on. So maksudnya apabila kita benda tu yang kita tanam, kita baca buku, kita melihat conference ataupun kita melihat video-video orang yang insan-insan yang hebat yang telah berjaya berjaya dalam bidang masing-masing. So apabila kita start untuk tanam benda tu, so insya-Allah benda tu yang akan kita tuai nanti. Benda tu yang akan ada hasil nanti. Sebab apa? Saya untuk menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan poin yang kedua, apa yang kita tanam, itulah yang kita bakal tuai nanti. Dia lebih kurang takdir. Okey, takdir bermaksud, sebab ada orang confuse antara takdir dengan nasib. Okey. Takdir adalah di mana Allah dah tentukan takdir. Di mana takdir saya ditakdirkan hidup, dilahirkan dan dihidupkan di dunia sebagai seorang lelaki. Itu takdir di mana Allah dah tentukan. Tapi berbeza dengan nasib. So nasib ni adalah di mana kalau bahasa yang paling mudah untuk kita faham adalah nasib ni yang kita yang tentukan. Okey, sebagai contoh, ada orang ditakdirkan dilahirkan di dunia seorang yang cacat, ataupun ada orang yang ditakdirkan
dilahirkan di dunia dengan keluarga mempunyai keluarga yang miskin sebagai contoh. Okey. Tetapi beliau memilih untuk hidup dengan cara yang paling bahagia, iaitu beliau suka untuk menolong ibu bapa, menolong sesiapa sahaja. Beliau hidup dengan penuh senyuman, and then beliau hidup dalam maksudnya dia hidup dengan keadaan yang harmoni. Kalau satu wording yang di mana saya selalu guna, dan wording ni saya dapat daripada Tuan Ayahanda Datuk Roslan Abdul Hamid, di mana beliau antara guru saya yang saya refer. So beliau ada mengatakan mudah saja prinsip hidup untuk kita bahagia. So hidup bahagia, mati masuk syurga. Okay, so yang nasib tadi, nasib adalah kita tentukan. So memang betul kita ditakdirkan sebagai orang yang susah, kan? Ditakdirkan berada dalam family yang susah, tapi kita kita memilih untuk hidup dengan lebih harmoni, yang lebih bahagia, yang lebih ceria. So benda tu adalah nasib, ataupun benda tu adalah pilihan yang kita pilih. So nasib ni, dia ada orang yang bila dilahirkan dalam family yang susah, kan, so dia keep menyalahkan family, kenapa dia bukan beranak ataupun bukan yang dilahirkan dalam dalam family agung, kan, family sultan, sebagai contoh. Sebab apa? Benda tu adalah satu rezeki ataupun satu pemberian daripada Allah Ta'ala, iaitu takdir, kan. Ada orang dia lahir anak agung, ada orang lahir anak sultan, ada orang lahir anak Tun Mahathir, ada orang lahir tiba-tiba lahir terus kaya, kan, terus pemegang saham terbesar Megah Holding sebagai contoh, kan, dalam drama. Okey. So apabila kita ditakdirkan berada dalam family yang susah ataupun miskin, itu tak salah, sebab itu ditakdirkan. Tetapi kalau kita memilih untuk mengekalkan kehidupan kita dengan kemiskinan yang kita lalui ataupun yang kita ada sekarang ni, sampai di saat kematian pun kita mati dalam kemiskinan, itu adalah salah kita. Sebab apa? Kita memilih nasib sebegitu. Okay, clear setakat ni? Faham ke? Faham? Okay, terima kasih yang sudi join live bersama saya, Raja Syafiq. Aswadina Tadasuki, Waalaikumsalam. Okay, so yang setakat ni clear tak apa yang saya cuba sampaikan? Okey, Tuan Amin Izani, Masya Allah, tadi baru sebut nama Mi. Faham. Okey, Alhamdulillah. Saya baca komen Tuan Ikram. Contoh ditakdirkan hidup dalam keluarga yang miskin, tapi bukan takdir kita untuk hidup miskin selamanya. Kita yang boleh mengubah nasib hidup keluarga kita. Tepat sekali Tuan Ikram. Betul. Apabila kita ditakdirkan hidup dalam medium class, betul, kita tak adalah hidup dalam meminta-minta semua. Tapi so far, apabila kita ditakdirkan sebegitu, tugas kita adalah untuk memilih bagaimana nasib hidup kita adalah. Adakah kita mahu melihat kehidupan tu berterusan sehingga saat kematian yang berada dalam kemiskinan, ataupun kita nak ubah kita punya nasib hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik setiap hari. So itu jalan yang kita pilih. Faham Tuan Syafiq, clear molek. Okay, good. Tuan Zairul Fahmi hadir pik. Alhamdulillah Mi, terima kasih join live.
thank you very much yang join live pada malam ni. Okay, so untuk poin yang kedua, apa yang kita tanam, itu yang kita bakal tuai. So sebagai contoh, kalau kita nak berjaya dalam bisnes ataupun kita nak berjaya dalam hidup, so kita kena start invest dengan ilmu, yang mana ilmu tersebut yang boleh membantu kita ke arah keberjayaan dalam sesuatu bisnes, ataupun mungkin kita perlukan invest sedikit ilmu, invest untuk ilmu, untuk kita ada ilmu bagaimana kita hidup bahagia, macam mana untuk kita hidup gembira, macam mana untuk kita hidup ceria setiap hari, kan, tanpa ropal-ropal ataupun tanpa menyalahkan takdir, ataupun menyalahkan ibu bapa, ataupun menyalahkan kerajaan, ataupun menyalahkan sesiapa sahaja, kan. So itu yang kita pilih. Okey, setakat ni jelas poin yang kedua, apa yang kita tanam itulah yang bakal kita tuai. Alright, so seterusnya, cara ketiga kita meramal masa depan kita adalah dengan melihat siapa. Dia punya poin yang ketiga sangat simple. Siapa 5 kawan kita yang akan menentukan masa depan kita. Lagi sekali, siapa 5 kawan baik kita ataupun 5 orang sahabat kita yang akan menentukan masa depan. Sebagai contoh, bila kita bercerita tentang sahabat ataupun siapa yang ada bersama kita dalam circle, benda ni dah lama dah di highlight, iaitu dia punya bukan pepatah lah, dia punya so called what we call sebagai contoh, apabila kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, kita turut menjadi wangi. Apabila kita berkawan dengan tukang besi, kan, so kita terpalit sekali bau besi tersebut. So dia untuk poin yang ketiga, macam mana kita nak meramal masa depan kita, very simple. Siapa 5 orang sahabat kita, benda tu yang akan menentukan masa depan kita. Siapa 5 orang kawan kita 5 tahun lepas, menentukan siapa kita pada hari ini. Sebagai contoh, kalau you spend masa dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang yang berprinsip hidup bahagia mati masuk syurga, insyaAllah you akan hidup bahagia mati masuk syurga. Kalau kita spend masa 5 orang ataupun 10 orang ataupun 50 orang dalam circle kita seharian, yang mana kita spend at least 8 ke 12 jam bersama sahabat ataupun circle kita yang suka membawang, insyaAllah lama-lama kita akan membawang. Kalau kita spend masa bersama circle ataupun 5 orang sahabat kita yang sudah bergelar jutawan, insyaAllah kita will become a millionaire one day. So apabila kita suka ataupun kita spend masa bersama geng-geng yang suka cycling, so insyaAllah kita juga akan berbasikal. Kita akan bergatih bersama-sama lah. Betul. Terima kasih Aswadina Tadasuki Ohara. Panjang nama dia. Pepatah betul. Pepatah mengatakan kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, insyaAllah kita akan terpalit sama, akan berbau wangi, macam tu. Tuan Hafiz Azmi, terima kasih kerana join live. Tilik kat share seberang perai. Apa tu? Tilik
tilit kat shares beramperai. Tak sampai lah Hafiz. Hafiz adalah partner saya di second job pada tahun 2012 iaitu ketika menjadi share trainer. Iaitu Hafiz dengan panggilan dia Papa. Okey. Tuan Ahmad Daniel, terbaik bosku, macam kekok jatuh. Third life bro. Third life guys. So biasalah, maafkan saya kalau kelihatan kekok ataupun tidak biasa, sebab ini adalah live yang ketiga. InsyaAllah doakan saya dipermudahkan untuk meneruskan sesi live, InsyaAllah untuk konsisten setiap hari, InsyaAllah. So hopefully anda semua dapat belajar something daripada perkongsian yang tak seberapa daripada saya malam ni. So saya doakan anda semua dimurahkan rezeki semurah-murahnya. Saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan semudah-mudahnya. Sebab saya pun tak boleh lama, sebab ada urusan yang perlu disettlekan dengan Tuan Hakim untuk settlekan quotation medical card beliau, settlekan plan hibah yang beliau ambil untuk wife dia. So beliau tulis kat ruangan komen, patut WhatsApp tak reply semua. Sebab memang saya dah meletakkan attention untuk fokus memberi manfaat melalui kaedah Facebook Live. So InsyaAllah, sebab apa? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. So InsyaAllah saya akan berkongsi sedikit apa yang saya tahu untuk manfaat semua. So semoga Facebook Live ataupun tajuk ataupun topik pada malam ni memberi manfaat kepada kita semua. Tahniah kerana buat live. Yes, terima kasih. Se-Ali Salman Khan, salam. Se-Ali Salman Khan. Oh. Waalaikumsalam. Tuan Hishamuddin. Tuan Hishamuddin merupakan CEO kepada Bermaleh Homestay. So yang mencari homestay di Besut ataupun di Bukit Keluang, boleh kontak Tuan Hishamuddin Abdul Rahman. Tuan Ikhwan Zulkifli, waalaikumsalam. Tuan Zulkifli merupakan sahabat lah, antara sahabat yang lama berada di sekolah rendah, kalau tak silap saya. Tuan Ikhwan Zulkifli merupakan Tuan Kapten TLDM. Okay, so saya akan stop live ni sebab perlukan perlu settlekan beberapa urusan. Tuan Muhammad Razi Rosli, padu bos, idola saya. Masya Allah Tuan, terima kasih. Tengku Muhammad Shazrin up untuk konten yang bermanfaat. Terima kasih Tengku, terima kasih. Patik minta ampun. Okay, so terima kasih teruskan dengan memberi manfaat kepada ramai orang. Saya Sifu Kopi ucapkan selamat malam. Selamat malam Sifu Kopi. Selamat malam. So semoga perkongsian pada malam ni memberi sedikit orang panggil, memberi sedikit rangsangan untuk kita meramal masa depan dengan 3 poin yang saya ketengahkan sebentar tadi. Iaitu poin pertama adalah intention, di mana kita fokus, dekat situlah energi kita salurkan. So yang kedua, poin kedua adalah
Saya recap balik sekejap dalam 2-3 minit. Saya recap balik. Poin yang kedua adalah apa yang kita tanam, itulah yang kita bakal tuai nanti. Dan poin yang ketiga adalah siapa 5 sahabat ataupun orang yang paling rapat dengan kita yang akan menentukan masa depan kita. Alright. So, terima kasih pada yang baru join live. Tuan Fazijo, Cik Puan Nur Zabita. Ya Allah, Akak Zabita. Waalaikumsalam Akak. Allah, segan pula. Okay, so terima kasih kepada yang join. So, Cik Puan Nur Zabita merupakan lawyer yang sangat saya kagumi, yang disegani kerana beliau kerap berkongsi ilmu-ilmu undang-undang. So yang mana teringin ataupun ada kesempatan masa untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan undang-undang, tak kisahlah undang-undang jenayah whatsoever, so boleh follow Cik Puan Nur Zabita. Tuan Zul Naim, hai Tuan. Hai Zul. Tuan Naim dekat mana Tuan Naim? Lama tak bertemu. Okay, so jam sudah pukul 10.37. So saya akan endkan live ni sebab saya terpaksa end sebab ada urusan dengan klien. Saya nak kena settlekan some dokumen untuk klien. So alhamdulillah rezeki tahun baru 2021 kan, di mana Allah izin untuk saya bantu lebih ramai urus risiko mereka, urus risiko berkenaan dengan kewangan. So alhamdulillah. So itu sahaja daripada saya. So saya doakan yang terbaik untuk semua. Semoga dipermudahkan urusan semudah-mudahnya. Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan untuk kita semua. Jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.